Gerakan mengecam Liberal International kerana menyatakan sokongan kepada Israel tanpa persetujuan daripada ahli dan pemerhatinya. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung Gerakan, Loh Kah Yong menggesa organisasi yang berpangkalan di UK itu menarik balik sokongan mereka kepada rejim Israel. Parti Kompanan Perikatan Nasional itu juga mengancam untuk menarik balik penglibatannya dengan Liberal International kerana melanggar nilai kebebasan, kesaksamaan dan komuniti. Katanya adalah dikesali apabila Liberal International mengeluarkan kenyataan menyokong Israel tanpa persetujuan ahli dan pemerhatinya termasuk gerakan. Kami mendapati ini tidak menyenangkan dan mengecewakan kerana masyarakat antarabangsa harus berdiri teguh dalam solidariti dengan rakyat Palestin, bukannya memberi sokongan kepada penceroboh seperti Israel. Saya menggesa Liberal International untuk menarik balik sokongan mereka terhadap Israel dan menggunakan platform mereka untuk tujuannya betul dengan menyeru dan menggesa penamatan pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku di Palestin. Gerakan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas menarik balik penglibatan kami selanjutnya dengan organisasi ini, terutamanya apabila ia bercanggah dengan nilai kebebasan, kesaksamaan dan komuniti yang telah lama dianuti. Liberal International menganggap pertubuhan itu sebagai pertubuhan parti politik liberal dunia. Gerakan adalah salah satu daripada dua parti politik Malaysia yang disenaraikan di laman web pertubuhan itu sebagai ahli pemerhatinya. Satu lagi parti yang disenaraikan ialah PKR. Bagaimanapun, Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil menafikan parti itu pernah menjadi ahli Liberal International. Pada 7 Oktober, Liberal International menyatakan solidariti terhadap rakyat Israel, mengutuk serangan terhadap orang awam dan mengiktiraf hak Israel untuk mempertahankan diri. Pada 14 Oktober, kumpulan itu menyatakan kebimbangan mengenai ancaman terhadap kehilangan nyawa dan kemusnahan kediaman orang awam di Gaza. Jawatankuasa Lembaga Disiplin Bersatu menggantung keahlian Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid bagi tempoh 4 tahun. Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin berkata, jawatankuasa itu bersidang bagi meneliti laporan pelanggaran disiplin dan pelanggaran perlembagaan parti oleh Iskandar Zulkarnain. Ini selepas Iskandar Zulkarnain menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya setelah diteliti dengan sehalusnya segala bukti dokumentasi, keseriusan kesalahan, implikasi serta impak pada parti dan juga surat penjelasan daripada Iskandar Zulkarnain, jawatankuasa Lembaga Disiplin mendapati bila bersalah di bawah fasal 22.1/F Perlembagaan Bersatu. Sehubungan dengan itu, Iskandar Zulkarnain digantung keahliannya beserta kesemua jawatan dalam parti yang dipegang bagi tempoh 4 tahun berkuat kuasa dari tarikh keputusan dan hukuman iaitu 3 November 2023. Awal bulan lalu, Iskandar Zulkarnain dan Ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman, kedua-duanya anggota Bersatu, menyuarakan sokongan kepada Anwar. Antara lain, mereka berkata keputusan itu ekoran peningkatan kos sara hidup di kawasan mereka. Hamzah bagaimanapun mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain supaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. SPRM menafikan dakwaan itu. Hamzah sebelum ini juga berkata PN sedang mengumpul segala maklumat berhubung dakwaan ugutan sebelum membuat laporan polis. Anwar kini menerima sokongan 149 ahli parlimen melepasi majoriti 2/3. Kerajaan perpaduan tidak berada dalam kedudukan goyah sehingga terdesak untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen Perikatan Nasional. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, dakwaan dibuat pembangkang bahawa terdapat ugutan supaya Wakil Rakyat Perikatan Nasional menyokong kerajaan adalah tomahan semata-mata. Katanya kerajaan bergerak macam biasa, tiada sebarang masalah. Daripada sudut tahap sokongan yang ada sekarang pada kedudukan sangat meyakinkan. Ketika berlaku undian belanjawan 2024 di peringkat dasar, lulus dengan begitu sahaja dan berikutnya akan dibuat di peringkat jawatankuasa. Jadi tiada keperluan mendesak, tiada apa-apa gugatan terhadap kedudukan kerajaan yang ada sekarang. Media sebelum ini melaporkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa terhadap percubaan daripada blok kerajaan untuk menghasut ahli parlimen PN bagi menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri. Beliau mendakwa beberapa wakil rakyat PN didatangi seorang ahli perniagaan dengan cubaan untuk mengikat mereka ke dalam perbincangan mengenai pertukaran sokongan di Dewan Rakyat. Justru pihaknya kini sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ugutan diterima ahli parlimen pembangkang supaya menyokong kerajaan perpaduan sebelum tindakan selanjutnya dilakukan termasuk membuat laporan polis. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata, kerajaan amat mengalu-alukan apabila terdapat wakil rakyat PN menyatakan sokongan terhadap mereka namun menafikan perkara itu berlaku disebabkan daripada ugutan.
Katanya Perdana Menteri juga menyebut di Parlimen sebelum ini bahawa ia tuduhan serius dengan pembuktiannya perlu dibuat bagi mengesahkan ugutan itu. Katanya pihak yang mendakwa kena tunjuk bukti. Hari ini bila media tanya Hamzah, jawapannya adalah sedang mengumpul. Kalau itu maknanya belum sahih, belum pasti jadi. Kalau sedang kumpul bukti, jangan buat tomahan dulu. Tunggu sehingga ada bukti wujudnya ugutan. Di pihak Kementerian Dalam Negeri, polis sendiri pun tiada aduan berkenaan dakwaan itu. Jadi, bola sebenarnya di gelanggang Datuk Seri Hamzah dan PN untuk mendatangkan bukti. UMNO tiada kaitan dan tidak terbabit dalam menarik sokongan dua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, memandangkan kerajaan perpaduan kini memiliki 148 ahli parlimen, tiada keperluan untuk mereka menarik sokongan daripada pihak pembangkang. Beliau berkata tiada mana-mana pimpinan UMNO yang terbabit dalam memujuk ahli parlimen PN, walaupun Bersatu pernah menarik sokongan 16 ahli parlimen UMNO selepas pilihan raya umum 14 sebelum ini. Katanya Perdana Menteri tidak ada menyuruh sesiapa pujuk pembangkang untuk sokong beliau. Saya berada di bawah beliau, saya timbalan beliau, Kementerian Kewangan. Tidak pernah disuruh untuk saya melakukan perkara sebegitu kerana kerajaan sekarang kuat dan stabil. Sebagai contoh belanjawan 2024, tiada pembangkang yang bangkit untuk minta undi, pula bahagi atau pengundian. Kerana mereka pembangkang tahu kehadiran begitu ramai di pihak kerajaan, tidak mungkin mereka menang sebarang undian di Parlimen. Ahmad yang juga Timbalan Menteri Kewangan 1 berkata, semua ahli Parlimen kini tidak kira dari mana-mana parti sudah terikat dengan undang-undang anti lompat parti. Katanya jika sebelum ini lompat-melompat parti ini memang sudah terjadi apabila kerajaan tidak stabil. Namun pada masa kini sudah ada undang-undang anti lompat parti. Ahli Parlimen sudah tidak boleh keluar dari parti mereka. Mereka boleh nyatakan sokongan sahaja, tetapi jika mereka keluar dari parti, akan berlaku pilihan raya kecil di kawasan mereka berdasarkan undang-undang itu. Apa yang berlaku pada ahli Parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman, mereka tidak keluar daripada Bersatu, tetapi mereka nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Isnin lalu, Suhaili dalam satu kenyataan menyatakan sokongannya kepada Anwar dan ia dibuat selepas mengambil kira semua permasalahan rakyat Labuan yang berdepan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi serta gangguan bekalan air dan bekalan elektrik berterusan. Beliau adalah ahli parlimen kedua daripada PN yang bertindak sedemikian selepas Iskandar Zulkarnain yang melakukan perkara sama pada 12 Oktober lalu. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula dilaporkan berkata, PN sedang mengumpul bukti berhubung dakwaan ugutan diterima ahli parlimen pembangkang supaya menyokong kerajaan perpaduan. Hubungan rakan sekutu dalam Perikatan Nasional, terutamanya PAS dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dilihat masih utuh dan tidak tergugat meskipun ada ahli parlimen pembangkang yang berani bertindak menongkar arus secara terbuka. Malah Fellow Penyelidik Ilham Center, Mujibur Abdul Muiz berpandangan tindakan dua ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga disifatkan sebagai langkah terdesak. Katanya tidak melibatkan isu parti dalam kes ini sokong Anwar. Hubungan PAS Bersatu masih nampak utuh dengan pilihan raya kecil ke Maman bakal tiba. Maka apa sahaja perkara yang menggugat perkatan tentu berpotensi menjejaskan gabungan. Namun saya masih lihat kedua-dua parti tidak akan meninggalkan masing-masing dalam jangka masa pendek atau sederhana. Beliau mengulas mengenai tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar dari Bersatu. Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid dan ahli Parlimen Labuan, Datuk Suhaili Abdul Rahman yang menyatakan sokongan kepada pimpinan Anwar dengan mengambil kira permasalahan rakyat di kawasan mereka. Suhaili turut dilapor menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri Sabah dan Pengurusi Gabungan Rakyat Sabah, Datuk Seri Haji J. Muhammad Noor. Melihat kepada situasi berkenaan, kerana sifat politik parti yang dinamik, Mujibur berpendapat tidak mustahil peralihan sokongan akan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Katanya ketika ini, Akta Anti Lompat Parti berkuat kuasa dan meninggalkan satu sama lain tidak memberi apa-apa kelebihan buat mana-mana parti sekarang. Namun kita mungkin boleh menjangkakan akan ada ramai lagi yang berbuat perkara sama atas faktor terdesak selain melihat pilihan politik masa depan dalam konteks parti dan peribadi. Sementara itu, penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan pemimpin dan ahli PAS perlu sedar bahawa parti itu tidak boleh bergantung pada rakan sekutu dalam mengemudi PN. Beliau berkata parti pimpinan Tan Sri Abdul Hadi Awang itu akan tenggelam dalam arus kepimpinan politik pembangkang kerana Bersatu bergantung pada kekuatan jentera PAS untuk menang pilihan raya. Katanya, Bersatu masih jauh ketinggalan untuk melatih kesetiaan kalangan ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen dan pemimpin berbanding PAS yang kuat dengan walau serta kesetiaan kepada pemimpin parti. Kekuatan Bersatu ketika ini seolah-olah palsu kerana terlalu bergantung pada PAS dan isu semasa orang Melayu berbanding kekuatan Teras Perjuangan.
Sebahagian pemimpin dan ahli juga daripada sepihan UMNO dan sudah semestinya DNA UMNO ada dalam diri mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan bahawa beliau berhasrat menamatkan kerjaya politiknya selepas berkhidmat sebagai ahli parlimen Bagan Datuk sejak 1995. Beliau berkata kini dirinya berada di penghujung perkhidmatan sebagai wakil rakyat kawasan itu. Katanya, saya menjadi ahli parlimen dari 1995. Pada hemat saya, satu perkhidmatan yang cukup panjang. Saya di penghujung perkhidmatan sebagai ahli parlimen. Tetapi sebelum saya tamatkan perkhidmatan itu, saya mahu melihat Bagan Datuk membangun dan maju. Bagan Datuk nombor 1 dalam pendidikan di Perak sekurang-kurangnya. Saya mahu daerah ini mempunyai infrastruktur yang baik. Kita mahu juga kemiskinan dalam kalangan orang India, Cina dan Melayu mesti dikurangkan dan inilah azam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menoktakan kemiskinan tegar di seluruh negara. Ketika ditanya sekiranya penggal ini bakal menjadi penggal terakhir beliau sebagai ahli parlimen Bagan Datuk, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu hanya menjawab secara ringkas, ya, saya di penghujung perkhidmatan, kita akan ada pilihan raya umum ke-16, ke-17 dan ke-18. Jadi kita tunggulah ketikanya yang sesuai. Angkatan Muda Keadilan bercadang menubuhkan unit khas bagi membantu memantau sebarang isu agama, raja dan kaum 3R dalam media sosial. Ketuanya Adam Adli Abdul Halim berkata, ia adalah antara cadangan dikemukakan ketika konvensyen AMK dan akan diteliti bagi menentukan kaedah pelaksanaannya. Katanya kalau ada orang menggunakan media sosial untuk membuat tomahan serta dakwaan berkait isu perkauman, biarlah ada naratif balas dan ia antara perkara yang boleh dibuat unit itu. Seterusnya beliau berkata, AMK turut menyediakan latihan berkala kepada ahli baru memantapkan pemahaman berkaitan prinsip dan idealisme parti. Katanya ini supaya sesiapa yang masuk sebagai ahli PKR memahami dan tahu prinsip parti serta boleh menerangkan dengan lebih baik kepada masyarakat di luar sana. Setakat ini beliau memaklumkan AMK mempunyai 228,000 ahli di seluruh negara dengan didahului Selangor yang mempunyai 70,000 ahli, manakala Perak pula 14,000 ahli. Penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak atau dikenali sebagai Bosco meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lembaran baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor 1 negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Beliau menyuarakan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19. Katanya negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini bergabung. Saya yakin harga barang keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan juga perkhidmatan SSD naik 8%. Beliau berkata sudah 7 tahun penyokong tegar Najib menanti saat tersebut dan akhirnya ia terlerai selepas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib. Dalam pada itu, Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batas, Batu Kes Selatan itu yakin UMNO akan kembali kukuh selain Najib berada semula di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan PN. Katanya kita tunggu pada pilihan raya umum akan datang tetapi momentum harus kita mainkan. Bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said memaklumkan dia tidak bertanding dalam pilihan raya kecil Kemaman Disember ini. Ahmad yang menjadi calon Barisan Nasional di kawasan parlimen itu pada PRU15 berkata dia sendiri yang mencadangkan agar namanya tidak dimasukkan dalam senarai calon. Katanya saya nak maklum bahawa Datuk Seri Ahmad Said telah mencadangkan untuk tidak bertanding di Parlimen Kemaman. Maknanya bukan saya jadi calon dan calon yang akan bertanding ialah antara nama-nama hebat dan terkemuka dalam UMNO. Ahmad berkata lagi dia telah berbincang mengenai perkara itu dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang kemudiannya memaklumkan perkara itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya insya-Allah pada 13 November nanti, Presiden Parti akan umum calon akan bertanding di Kemaman. Saya dah bincang bersamanya Ahmad Zahid serta telah memaklumkan nama calon yang akan bertanding. Pada pilihan raya umum lalu, Ahmad tewas di tangan calon Perikatan Nasional Cik Alias Hamid dengan perbezaan 27,179 undi. Pilihan raya kecil Kemaman diadakan setelah PN memutuskan untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu yang membatalkan kemenangan Cik Alias. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi
dijangka mengumumkan calon dari parti itu bagi pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 13 November ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said memberi bayangan bahawa calon berkenaan adalah individu yang terkenal dan antara nama-nama terkemuka negara. Barisan Nasional dijangka meletakkan calon dari UMNO sebagai cubaan untuk merampas kerusi berkenaan daripada PAS walaupun tugas agak berat berikutan kekalahan majoriti besar calonnya pada PR15. Ahmad juga mengesahkan beliau tidak akan bertanding pada pilihan raya kecil itu tetapi bakal melaksanakan tugas sebagai pengarah pilihan raya PN bagi PRK berkenaan. Pengumuman itu dibuat ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Jentera Pilihan Raya Kecil bagi Dewan Undangan Negeri Cukai. Beliau yang juga bekas Menteri Besar berkata, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan calon yang akan dipilih. Katanya pengumuman akan dibuat Presiden Parti Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Kuala Lumpur dan meminta semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi mengenai calon PRK berkenaan. Presiden juga telah memaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nama calon yang akan bertanding. Pada PRK itu, BN mensasarkan sebanyak 550 undi diperoleh dari setiap cawangan dan ia tidak mustahil untuk dicapai dengan bantuan jentera dari seluruh negara termasuk MCA dan MIC. Katanya kita akan buat konsep anak angkat dan bapa angkat yang mana setiap bahagian akan jaga satu cawangan. Kita ada 109 cawangan. Untuk cawangan yang besar, mungkin dibantu oleh 2 cawangan. Ahmad berkata kemenangan pada PRK itu sangat penting kerana ia menentukan kerajaan perpaduan memperoleh kembali majoriti 2/3 kerusi dalam Dewan Rakyat. Katanya yang penting kita nak tambah 1 kerusi dan kembalikan 2/3 kerusi dalam kerajaan. Sebelum ini kita ada 148 kerusi, namun sekarang tinggal 147 selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen Muar, keluar dari blok kerajaan, jadi Kemaman akan tentukan 148 kerusi. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Ahmad yang juga calon BN tewas pada calon PAS, Cik Alias Hamid dengan majoriti 27,179 undi. Cik Alias memperoleh sebanyak 65,714 undi dalam pertarungan 4 penjuru manakala Ahmad 38,535 undi. Calon Pakatan Harapan Hasuni Sudin 8,340 undi dan calon pejuang Rosi Abdul Ghani 506 undi. PRK Parlimen Kemaman diadakan selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Cik Alias pada 26 September lalu. BN pernah memenangi kerusi parlimen itu selama 3 penggal berturut-turut menerusi Datuk Seri Ahmad Sabri Cik sebelum tewas pada PRU14. PKR akan meneliti tindakan undang-undang terhadap pihak yang berniat jahat mengaitkan parti itu dengan Liberal International. Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fazil berkata, parti itu tidak pernah menjadi ahli Liberal International dan pertubuhan berkenaan yang berpangkalan di London telah mengeluarkan nama serta logo PKR daripada laman sesawangnya. Katanya saya dah umumkan bahawa PKR bukan ahli dalam Liberal International dan saya telah berhubung dengan pihak Liberal International. Jadi saya akan minta kawan-kawan terutama peguam untuk mengambil kira tomahan dan fitnah jahat yang dibuat oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba mengaitkan PKR dengan Liberal International dengan niat yang jahat. Kita akan teliti sekiranya ada keperluan, kita akan ambil tindakan perundangan. Semak kata kini di laman sesawang organisasi itu mendapati nama dan logo PKR yang sebelum ini tersenarai bersama beberapa parti atau pertubuhan lain bagi negara-negara Asia sudah tiada. Mengulas lanjut, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, berdasarkan maklum balas daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, terdapat lebih 200 kandungan berkaitan Liberal International yang cuba menyerang PKR serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi memang ada tingkah laku yang terselaras dan ini adalah serangan politik. Penting untuk saya jelaskan secara fakta bahawa PKR bukan ahli Liberal International. Jadi hentikanlah tomahan dan fitnah yang cuba dilimpar. Dia juga berkata kerajaan berpendirian bahawa pengendali rangkaian muda alih tidak mengenakan cas tambahan kepada pelanggan bagi perkhidmatan 5G. Katanya pendirian kerajaan adalah jangan kenakan cas tambahan. Kalau perlu saya akan arahkan pengendali rangkaian muda alih. Pengganti bagi jawatan Timbalan Presiden Parti Amanah Negara yang sebelum ini disandang oleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan ditentukan semasa pemilihan parti itu bulan depan. Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar berkata, setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang pencalonan, terutamanya ahli parti itu yang menawarkan diri bertanding bagi jawatan berkenaan. Katanya mesyuarat agung parti baru sahaja bermula. Sistem pemilihan amanah agak berlainan kerana tidak bertanding untuk satu-satu jawatan.
Sebaliknya, kita bertanding untuk pemilihan seramai 27 orang calon di peringkat nasional. Kesemua calon yang dipilih itu akan bermesyuarat bagi menentukan individu yang layak untuk memegang jawatan presiden dan jawatan-jawatan lain. Media sebelum ini melaporkan Salahuddin yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup meninggal dunia di Hospital Sultan Nambahiyah, Alor, Kedah pada 23 Julai lalu. Salahuddin yang juga ahli Parlimen Pula dan ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram disahkan mengalami pendarahan otak sebelum menjalani rawatan di hospital berkenaan.